Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih lagi di dalam tajuk teknik menjawab soalan sains. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda cara untuk membuat inference di dalam soalan sains. Apakah itu inference? Inference adalah sebab sesuatu peristiwa berlaku. Okey, jadi untuk mengetahui dengan jelas apakah inference itu, contohnya sekiranya tangan kita patah, okey. Jadi inference-nya adalah mungkin kerana kita kemalangan di jalan raya, atau mungkin kita terjatuh daripada basikal, atau mungkin kita berlanggar di taman permainan. Itu adalah inference bagi peristiwa tangan kita patah itu tadi. Sebagai contoh, cuba anda lihat kepada peristiwa ini. Peristiwa ini adalah peristiwa rumah terbakar. Kebakaran berlaku di sebuah kampung dan kelihatan api sedang marak membakar rumah tersebut. Apakah inference terhadap peristiwa yang berlaku ini? Okey, contoh ya, cikgu nak bagi inference-nya, rumah ini terbakar mungkin disebabkan oleh litar pintas, atau disebabkan oleh kebocoran gas, atau disebabkan oleh anak-anak kecil bermain api. Itu adalah inference bagi peristiwa ini. Cuba anda lihat kepada peristiwa ini. Kelihatan tangan seorang lelaki telah patah. Mesti ada sebab mengapa tangan beliau patah. Okey, cuba lihat dekat gambar. Lelaki ini mengalami kemalangan ketika sedang berbasikal. Bererti inference bagi tangan lelaki ini patah kerana dia mengalami kemalangan berbasikal ketika di jalan raya. Langkah yang pertama untuk membuat inference, okey? Cuba lihat langkah yang pertama, seperti biasa, kita perlu mengenal pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah manipulasi, cikgu sudah pesan. Di dalam setiap soalan sains, kita perlukan pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. Tapi, bagi menjawab soalan inference ini, langkah pertama, perlu kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. Langkah yang kedua, anda perlu membuat pemerhatian. Okey, bagaimana kita perlu membuat pemerhatian? Iaitu dengan mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu. Jom kita cuba buat pemerhatian. Mari kita lihat dua peristiwa yang berbeza ini. Mari kita buat pemerhatian. Okey, pemerhatian kita yang pertama, lelaki yang pertama kelihatan kesukaran untuk bernafas. Lelaki yang kedua mengalami kecederaan di bahagian tangan. Okey, langkah yang ketiga untuk membuat inference ialah kita perlu menggunakan kata kunci. Kata kunci bagi perkataan atau bagi ayat inference adalah kerana. Bila kita ada ataupun bila kita gunakan perkataan kerana ini, kita mudah menjana idea untuk mencari sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. Okey, cari sebab sesuatu peristiwa dengan menggunakan perkataan kerana. Apabila kita menggunakan perkataan kerana, kita mudah untuk mencari sebab sesuatu peristiwa tersebut. Contohnya kita lihat di dalam gambar ini. Pemerhatian kita, kelihatan lelaki ini seperti mengalami kesukaran bernafas. Okey, jadi kita cari sebab. Okey, sebabnya kenapa ya? Kerana beliau tercekik makanan. Jadi kita dapatlah inference bagi peristiwa ini. Okey, untuk kita dapat jawapan inference yang tepat, langkah yang keempat, pelajar perlu mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi terlebih dahulu. Sekiranya anda gagal mencari pemboleh ubah manipulasi, bererti anda tidak akan mendapat inference yang tepat dan betul. Okey, jadi pemboleh ubah manipulasi perlu dicari sehingga dapat, dan itu adalah inference bagi sesuatu sebab. Okey, nanti saya akan masukkan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak. Langkah yang kelima, kita perlu menggunakan ayat formula.
Okey, ayat formula bagi untuk membuat inference ialah pemerhatian perlu ditulis terlebih dahulu. Kemudian kita sambung pemboleh ubah manipulasi menggunakan perkataan kerana seperti di dalam paparan ini. Yang keenam, langkah terakhir ya. Okey, kita masukkan pemerhatian yang kita dah buat tadi dan kita masukkan pemboleh ubah manipulasi dalam ayat formula tadi. Kemudian jangan lupa kita cantum bersama dengan kata kunci iaitu kerana. Jadi kita akan bacalah pemerhatian kerana PM. Okey, jom kita lihat contohnya yang tepat dan akan mudah faham. Okey, di dalam soalan ini pemboleh ubah manipulasinya ialah tahun. Pemboleh ubah bergerak balasnya ialah bilangan haiwan X. Okey, jom kita masukkan dalam ayat formula. Di sini cikgu telah masukkan bilangan haiwan iaitu pemboleh ubah bergerak balas sebagai pemerhatian di awal perkataan sebagaimana ayat formula yang disarankan tadi. Okey, kemudian saya cantum dengan kata kunci kerana. Kemudian saya letakkan pemboleh ubah manipulasi di belakang iaitu tahun. Okey, apa agaknya yang berlaku tahun demi tahun tadi? Kita cari sebab. Okey, sebabnya mungkin haiwan tersebut menurun disebabkan oleh pembalakan haram. Jadi, jadilah tadi pemerhatian kita bilangan haiwan X menurun. Kita punya pemerhatian kan? Okey, kemudian kita cantum dengan ayat inference tadi iaitu pemboleh ubah manipulasi bersama dengan ayat corak. Kerana pembalakan haram berlaku tahun demi tahun. Okey, jadilah ayat inference yang cantik. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Mari kita lihat atau mari kita baca soalan ini. Rajah 3.2 menunjukkan Army menarik dua buah kotak A dan B yang berlainan jisim di atas permukaan simen. Okey. PM dia adalah jisim kotak. Okey, dan PB-nya adalah kebolehan kotak itu ditarik, senang ataupun sukar. Okay. Jadi mari kita buat pemerhatian. Pemerhatiannya kotak A senang ditarik manakala kotak B sukar ditarik. Jom kita cari sebab dia. Kerana jisim kotak A lebih berat berbanding jisim kotak B. Kerana jisim kotak A lebih ringan berbanding jisim kotak B lebih berat. So, jadilah satu ayat inference yang cantik. Ada pemerhatian, ada kata kunci, ada pemboleh ubah manipulasi. Okey, 3 perkara penting. Okey, jom kita lihat lagi satu contoh. Ini adalah contoh soalan yang ketiga ya. Jom kita study soalan ni. Soalan ini pemboleh ubah manipulasinya saya pilih adalah sebagai jisim kenderaan. Pemboleh ubah bergerak balas adalah kelajuan maksimum kilometer per jam. Okey. Jadi mari kita buat pemerhatian. Pemerhatian kita perlu buat apabila kita tahu pemboleh ubah bergerak balas. So, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah kelajuan maksimum sesebuah kenderaan. Dengar pemerhatian saya. Kelajuan maksimum kenderaan X paling rendah berbanding kelajuan maksimum kenderaan Y dan Z. Okey, jom kita cari sebab dia. Sebabnya ada pada pemboleh ubah manipulasi. Kerana jisim kenderaan, okey, jisim kenderaan pemboleh ubah manipulasi kan? Okey, kerana jisim kenderaan X lebih besar berbanding jisim kenderaan Y dan Z. Okey, lengkap tak inference tersebut? Lengkap bukan? Sekian perkongsian saya pada hari ini. Selamat mencuba. Bye.